Simbol ini melambangkan suatu amaran bagi kita agar jangan memberi atau menerima rasuah. Seperti yang kamu nampak di sini kan, ada rantai terputus di sini, dan di sini. Dia menjadi pembahagilah kepada beberapa bentuk rasuah yang boleh terjadi. Dan kami ambil 4 bentuk itu. Dan yang pertama ialah duit, uang, dan dia selalu terjadi. Dan memang secara amnya dia duit ini memang terkenal lah kalau selalu dalam kes-kes rasuah yang ada di Malaysia, mana saja. Gitu. Oke, jadi duit dalam kes rasuah ini dia terjadi bila dia digunakan untuk mempengaruhi seseorang itu untuk keuntungan diri dia sendiri, walaupun salah di sisi undang-undang. Contohnya kalau di konteks pendidikan kan, kita sebagai pelajar, ada seorang pelajar dia bagi duit-duit yang beberapa saja jumlah yang dia mau untuk meniru kawan-kawan dia punya jawaban semasa exam. Nah, itu salah satu bentuk rasuah sudah yang secara amnya akan boleh terjadi di mana-mana, sekolah rendah, sekolah menengah, dan di pengajian tinggi, dan seterusnya dalam bagian jawatan yang akan diterangkan oleh. Seterusnya kita beralih kepada aspek rasuah yang dari segi penawaran jawatan. Apa yang dapat saya katakan ialah dari aspek ini, penawaran jawatan dijadikan sebagai imbalan yang tidak wajar, dan hal tersebut yang menjadikan seseorang memperoleh keuntungan tanpa ada pengiktirafan atau kelayakan sekalipun. Misalnya dari segi berhubungan keluarga, dari segi ahli politik yang hanya sebagai berhubungan saja. Rasuah berbentuk diskaun ialah pemberian potongan harga atau tawaran as yang tidak layak diterima oleh seseorang, seperti dengan tujuan untuk mendapatkan kelulusan sesuatu proyek ataupun kontrak. Terjadinya rasuah berbentuk diskaun ini apabila seseorang memberikan secara tidak tulus atau tidak terbuka kepada seseorang individu tersebut. Contoh situasi yang saya boleh berikan ialah seorang kontraktor ingin mendapatkan kelulusan tender. Lepas tu diorang akan memberikan potongan harga kepada pegawai tersebut sebanyak 70% untuk mendapatkan kelulusan tender tersebutlah. Seterusnya adalah bagi bagian perkhidmatan. Saya akan jelaskan kepada kamu. Walaupun terlihat simpel gambar tersebut, tetapi dia membawa banyak maksud. Warna biru yang mewakili keadilan dan juga kejujuran dalam sistem negara Malaysia, dan manakala warna merah mewakili bahaya dalam satu tindakan. Rasuah ini dia bukan satu benda yang kita buat sebenarnya, tapi ianya satu pilihan, terutamanya bagi pejabat awam dan juga ahli-ahli yang bekerja di bawah kerajaan. Pilihan tersebut diwakili oleh warna merah, yaitu berbahaya. Walaupun sistem kita mengutamakan keadilan dan kejujuran, namun bahaya sentiasa ada dalam sistem tersebut. Rantai tersebut pula mewakili sistem yang terikat. Walau macam mana pun kita tidak lari, kenyataannya rasuah itu tetap ada. Manakala kian di sini dia mewakili sistem kerajaan kita yang suci, namun ianya dipegang oleh tangan tersebut yang memegang jawatan yang mengawalkan sistem. Jadi bagi bentuk perkhidmatan ini, dia boleh mempengaruhi semua sistem jika dia mempunyai kuasa. Dan macam mana dia mempengaruhi itu akan mempengaruhi gear tersebut. Satu gear yang rusak akan merusakkan gear yang seterusnya. Dan ini akan berterusan jika tidak diberhentikan. Antara bentuk perkhidmatan yang boleh didapati adalah seperti yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat saya tadi, jabatan, diskaun, wang, dan lain-lain lagi. Jadi macam mana kita hendak memberhentikan rasuah ini, itu bukan bermula daripada orang luar, tapi bermula daripada diri kita sendiri. Dan seterusnya akan dibentangkan oleh sahabat saya tentang kesan rasuah.
proyek ini atau duit itu disalahgunakan atau berada di tangan yang salah, maka duit tersebut akan menjadi pembaziran kepada negara kita serta kualiti pekerja kita akan menurun. Seterusnya, mengurangkan pelaburan dan peluang pekerjaan. Apabila sesebuah negara didapati mengamalkan rasuah, maka pelabuhan akan merasa takut dan ragu-ragu untuk melabur di negara kita. Maka dari itu, apabila pelaburan kita menurun, peluang pekerjaan juga akan menurun. Dari itu, kos sara hidup kita juga akan menurun dan kadar pengangguran di negara kita akan meningkat. Maka dari itu, ekonomi negara kita akan melemah. Seterusnya, Para kesan rasuah atau kelas sosial adalah masyarakat dengan kepercayaan terhadap pemimpin. Khususnya berlaku ketidakadilan dalam masyarakat. Contohnya, yang golongan awam akan ditindas oleh golongan atasan karena golongan atasan mempunyai golongan, jadi dia ditutup dia punya kesalahan. Kami juga menyediakan tindakan yang boleh kita ambil untuk memberikan rasuah. Salah satunya adalah berani bersuara dan melakukan salah satu kepada pihak berkuasa. Jadi kita tahu rasuah ini dia memberikan kesan yang tidak bagus dari seperti yang membentangkan tadi dari segi kesan ekonomi dan sosial. Jadi kita sebagai rakyat, kita ada tanggung jawab untuk tidak berdiam diri kalau kita nampak ataupun mengetahui sesuatu perbuatan rasuah. Jadi kepada siapakah kita boleh melakukan? Sudah tentu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPKM. Jadi tindakan ini sangat penting supaya perbuatan ini dapat disiasat dan dihentikan dengan segera. tindakan yang seterusnya yang boleh dilakukan untuk menghentikan rasuah yaitu mendidik masyarakat tentang integriti melalui sekolah, media, dan kesadaran. Seperti yang kita tahu, rasuah ini kalau seseorang itu ambil, dia akan menjejaskan banyak pihak. Jadi nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab perlu diterapkan pada masyarakat sejak mereka di bangku sekolah lagi agar mereka tidak menjadi generasi muda yang mudah untuk mengambil rasuah. Seterusnya, media massa dan media sosial juga berperanan penting untuk menyebarkan message tentang bahayanya rasuah kepada masyarakat. Campaign kesadaran juga boleh dilakukan untuk memberikan pendedahan dan menggalakkan orang ramai untuk melakukan perbuatan rasuah jika mereka dapat tahu. Oleh itu, mendidik masyarakat tentang integriti merupakan salah satu langkah yang penting untuk membentuk masyarakat yang bersih dan bebas daripada rasuah. Tindakan yang seterusnya yang boleh dilakukan untuk memberantas rasuah ialah menolak budaya jalan mudah, yaitu tidak memberi hadiah atau sokongan untuk dapatan kelebihan. Bermaksud kita haruslah menolak sebarang cara yang tidak beretika untuk mencapai kejayaan atau mendapatkan suatu kelebihan. Sebagai contoh, kita harus tidak memberi hadiah atau memberi sokongan untuk mendapatkan suatu kelebihan. Budaya ini sangat berkait dengan anti rasuah dan salah guna kuasa. Oke, sebagai kesimpulan daripada pembintangan kuasa kami, daripada melakukan kuasa ini kami dapat banyak kesadaran apa maksud integriti dan anti rasuah itu. Dan ini sangat penting untuk kami dan kita semua sebagai pendidik waktu akan datang untuk mengamalkan sikap integriti dan tidak mengamalkan rasuah dalam bentuk-bentuk yang kami sudah mendapatkan tadi, kira-kira dari segi duit, jabatan, diskon ataupun pelatihan. Dan mari kita sama-sama sebagai guru-guru pendidik bebas dari sifat mengamalkan rasuah. Itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, ada soalan?
we switch place with group 12, 11? Okay, switch place. Kamu beri turun sini. Jangan dulu, just switch.